Saya memperkenalkan tetamu dengan kita iaitu Yang Berhormat Ustaz Haji Wan Roslan bin Wan Hamad yang merupakan Exco Belia Sukan dan NGO Negeri Kelantan, Adun Pekalang Kubur, merangkap pengurusi pemadam Negeri Kelantan. Maaf ya. Okay. Assalamualaikum YB. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Jelas ya? Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jelas ya? Apa khabar YB? Baik. Alhamdulillah. Okey. Okey. Okey, Alhamdulillah. Jelas Dan bersempena Hari Antidadah Antarabangsa tahun 2021 ini, Yang Berhormat akan mengupas dengan lebih lanjut dan terperinci lagi tentang tajuk slog kita iaitu Belia Benci Dadah, Lebih Baik Cegah. Sebelum kita teruskan, suka saya ingatkan dekat sini, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin anda tanya kepada panel, bolehlah anda tinggalkan di ruang komen sepanjang sesi ini berlangsung. Dan insya-Allah di akhir slot nanti, panel kita akan jawab soalan anda kerana akan ada sesi Q&A. Jadi saya serahkan program hari ini kepada YB. Dipersilakan YB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Puan Kursi Majlis Yang Membesar, Puan Rahayu, Pengarah ADK Negeri Kelantan, semua kaki tangan ADK Negeri Kelantan, para petugas, para penonton yang menyertai secara maya pada hari ini dan seterusnya hadirin hadirat sekalian. Syukur kita kehadrat Allah Ta'ala kerana pada hari ini sama-sama kita mengikuti sambutan Hari Antidadah Peringkat Antarabangsa, dan saya ucap tahniah kepada ADK Negeri Kelantan yang dapat menganjurkan program ini. Semoga usaha yang baik ini dapat sama-sama kita membenteras dadah di tempat kita dan di negeri kita dan juga di negara kita. Dalam masa yang sama juga kita berdepan dengan satu lagi pandemik, wabak pandemik COVID-19 yang kita juga memerlukan kerjasama untuk memutuskan rantaian. Jadi dalam kehidupan kita ini kita tidak putus-putus berdepan dengan masalah dan ujian. Ini selaras dengan sabda Allah. Ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah di mana Allah menyatakan, sesungguhnya aku akan menguji kamu dengan perasaan takut, lapar, wanaksim minal amwal, kurangnya harta, wal anfus, jiwa raga terkorban, wassamarat, buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan akhirnya Allah sebut di akhir ayat tu, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maknanya segala ujian yang Allah berikan kepada kita, kunci kejayaan utama ialah sabar. Dalam ayat yang lain Allah sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-31, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Allah sebut akan aku uji kamu sehingga aku boleh kenal siapakah yang beriman kepadaku dan mempunyai tahap kesabaran yang tinggi. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mengekalkan kita dalam semangat yang tinggi untuk sama-sama kita berdepan dengan musibah, ujian yang diberikan kepada kita. Gejala dadah sudah lama kita hadapi dengan penuh kesabaran. Belum lagi selesai masalah dadah, kita pula berdepan dengan
pandemik COVID-19. Walaupun kita harus melakukan kerja-kerja, semoga tanggungjawab yang diberikan kepada kita dapat kita selesaikan dengan sebaiknya. Sama ada kita sebagai seorang pemimpin, seorang pegawai, seorang ibu, seorang ayah, ataupun kita seorang manusia. Kerana kita dibangkit atas muka dunia ini, Allah telah melantik kita awal-awal lagi, di mana Allah sebut dalam Al-Quran, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku telah lantik kamu wahai manusia sebagai khalifah atas muka dunia ni. Allah tak lantik malaikat, tetapi Allah lantik kita. Maknanya pemimpin ada tanggungjawab. Bagaimana yang Nabi sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan dan setiap tanggungjawab yang diberi akan dipersoalkan di akhirat nanti. Jadi itulah asas yang kita lakukan, gerak kerja kita bersama dengan AADK untuk melaksanakan kerja pencegahan dan juga merawat mereka-mereka yang terlibat dengan dadah. Lebih-lebih lagi, sebelum kita pergi lebih jauh, suka saya memperingatkan asal usul kita. Sebab tajuk hari ini sempena sambutan Hari Anti Dadah ni, iaitu belia benci dadah, lebih baik cegah. Dalam pepatah ulama mengatakan al-wiqayah khairun minan ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengubat. Dan inilah bertepatan dengan kita lakukan sekarang ini. Dan Allah SWT pun telah, kalau kita mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, kita disunatkan baca dalam sembahyang pagi Jumaat tu, Nabi biasa bacanya surah Sajadah dan surah Al-Insan. Kenapa? Kerana surah ni membangkitkan kita sebagai manusia. Kerana kita dijadikan oleh Allah SWT. Maka Allah bagi panduan kepada kita. Macamlah kita beli kereta di syarikat Toyota ke, kita beli kereta dengan Honda ke, maka syarikat ni akan bagi buku panduan kepada kita untuk kita guna kereta baru. Kereta Toyota ke, kereta Honda ke, apa-apa kereta ke, Pro2 ke dan sebagainya. Maka pihak syarikat ni akan bagi buku panduan. Macam mana penggunaan kereta yang sebaiknya supaya kereta ni selamat dan tahan lama. Jadi begitu juga Allah menciptakan kita. Allah bagi buku panduan kepada kita selama mana kita diberikan tempoh dan umur di atas muka dunia ni, Allah bagi panduan kepada kita, buku panduan supaya kita tidak sesat atas muka dunia ni, iaitu Nabi sebut in tamassaktum bi amrayni lan tadullu abada. Sekiranya kamu berpegang kepada dua kitab ni, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran wa sunnati Rasulullah. Quran dan sunnah Nabi. Sunnah aku, Nabi kata. Jadi apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam buku ataupun Quran ni, yang pertamanya surah Al-Insan, dia bangkit asal kita sebagai manusia. Di mana Allah sebut hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Manusia, mu kena khabar bahawa aku buatmu ni daripada tak ada apa-apa sesuatu pun. Allah buat kita ni bukan daripada bahan mentah ada pun. Kalau kita buat kereta ke, kita buat bangun ni, sudah ada bahan mentah dia. Bahan mentah dia pasir, semen, besi dan sebagainya. Maka dengan bahan mentah yang ada, kita boleh buat bangun ni yang kukuh. Tapi Allah kata dalam Al-Quran, lam yakun syai'an mazkura. Aku buat ni daripada tak ada apa satu. Hanya Tuhan kata, inna khalaqnal insana min nutfah. Aku jadikan manusia ni daripada setitik air mani. Amsajin nabtalih. Setitik air mani, dan aku jadikan ujian. Berikan ujian, iaitu perintah dan larangan Allah. Faja'alnahu sami'an basyira. Sehingga aku buat manusia ni sehingga kamu boleh sami'an, mendengar, basyira, dan boleh melihat. Dan bukan setakat tu saja Allah buat kita ni. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Dan aku bagi kepada kamu dua jalan, imma syakiran wa imma kafura. Dalam diri kita ni Allah bagi dua jalan kepada kita.
Jalan betul, jalan salah. Syakiran, bersyukur, au kafura, ataupun jalan kufur. Jadi sebab itulah kita sentiasa diberikan pilihan. Kita nak kahwin pun kena pilih. Kita dapat anak pun kena pilih nama pula. Anak besar pun kita kena pilih pula anak nak belajar mana. Bila kita besar pula, semuanya Allah bagi pilihan kepada kita dan Allah bekalkan akal kepada kita dan kitab kepada kita supaya kita sentiasa memilih yang terbaik. Jadi kalau pilih yang terbaik tu nasiblah. Sebagaimana yang kita hadapi ini, iaitu gejala dadah. Iaitu kita berdepan dengan COVID-19. COVID-19. Jadi inilah persoalan yang kita bincang pada hari ini, para penonton, puan pengarah, semua yang menonton lah. Sebab itulah Allah SWT sebut dalam kita melayari kehidupan kita ni, Allah sebut wa anfiqu fi sabilillah. Tuhan sebut berinfaklah, bersedekahlah kamu, menyumbanglah kamu, donate-lah kamu fi sabilillah, ke jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Maknanya Tuhan suruh kita ni buat baik. Dan belakang ayat ni Tuhan sebut wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Buat baiklah. Allah suka buat baik. Jadi inilah hijrah kita sebagai pemimpin. Pemimpin ni macam saya ni diberi taklifan sebagai yang berhormat. Esko, pengerusi belia, sukan dan NGO pula. Maka kita kena buat baik dalam portfolio saya ni. Kena cari jalan untuk kita melakukan kebaikan. Kemudian tuan-tuan diberikan tanggungjawab pula. Pengarah ADK, pegawai ke sebagainya. Paling kurang sebagai ibu bapa ataupun diri sendiri. Diri sendiri pun Tuhan sebut inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah. Maknanya kita ni paling kurang ni sebagai khalifah dah. Mana khalifah ni tugas kita lebih besar daripada menteri besar, Perdana Menteri. Jadi tugas yang Allah beri kepada kita ni amat berat sebagai khalifah. Maka apakah tanggungjawab khalifah ni? Tuhan sebut dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Tanggungjawab yang paling besar yang kita kena tunaikan dalam kehidupan kita sebagai pemimpin. Ku anfusakum, jaga diri kamu, Tuhan kata, wa ahlikum nar. Ahli keluarga, anak bina kita, waris-waris kita, rakyat kita, kaum kita daripada terkena bakaran api neraka. Jadi ni, cuma di spesifik tugas kita ni ialah rada. Jadi kita pakat bincang bagaimana kita nak selesaikan tugas kita ni supaya semua dapat manfaat sebagaimana rakan kita yang disiarkan tadi, saudara J, macam tu bagus. Bagus maknanya ada orang panggil adalah kesan hasil daripada gerak kerja kita. InsyaAllah Allah permudahkan hijrah buat kita. Jadi dalam kita berdepan dengan COVID-19, ada cara wiqayah, ada cara cegah. Sebab cegah ni lebih baik. Dalam pepatah Arab tadi ulama sebut al-wiqayah khairu minal ilaj. Cegah lebih baik daripada mengubat. Jadi apa yang dipilih pada tahun ini sempena sambutan Hari Anti Dadah Peringkat Antarabangsa dan Peringkat Kebangsaan, peringkat kita, lebih baik cegah. Tepat sekali. Cegah lebih baik daripada mengubat. Begitu juga kita berdepan dengan situasi COVID-19 kali ini. Kerajaan berkempen, menyarankan kesedaran dan seumpamanya, berbagai agensi, saluran dan sebagainya, media atau media, kempen dalam kita berdepan dengan penyakit yang begitu bahaya, membunuh dalam masa yang singkat. Saya hari ni pun rakyat saya ni ada 1,2 dah meninggal kerana COVID di Maklum sebentar tadi sebelum kita bersiaran. Tak keluar mana-mana. Tapi terkena juga COVID, menyebabkan membawa kepada dia menemui ajal. Waliyazubillah, kita minta jauh lah. Kalau tak kena tu nak buat mana?
Tapi ayatnya pakar-pakar perubatan melalui kerajaan telah mengisytiharkan cara cegah. Penyakit ni paling mujarab sekali ialah cegah. Dah. Jadi dalam COVID-19 ni cegahnya ialah kesannya ialah jarak. Kerana dia menjangkit kepada orang lain ni dengan udara, melalui udara. Maka cara cegah dia ialah jarakkan kita 2 meter, meter paling dekat, nak selamat 2 meter, 3 meter kau jauh pun kau tak apa. Dan antara lain kerajaan mengesyorkan, mewajibkan kepada kita pakai mask. Ni tak apa pasal kita bersiaran, duduk berseorang ni. Tak apa tak pakai mask. Tapi bila ada 2, 3, 4, maka dibimbangi rakan-rakan kita tadi, maka disarankan, diwajibkan kepada kita pakai mask. Yang ketiga contohnya basuh tangan, sentiasa kita memakai sanitizer, stay at home dan macam-macam. Ini langkah yang disarankan oleh pakar-pakar perubatan untuk mencegah COVID-19. Sehingga kena ada lockdown, kena ada PKPD, kawan saya pun ada kena PKPD. Alhamdulillah bila buat PKPD tu kes tu menurun. InsyaAllah ditamatkan mengikut jadual. Jadi apa yang kita nak bincang pula hari ni ialah berkenaan dengan dada. Belia benci dada. Kita nak belia ni benci kepada dada. Benci ni ialah melalui lebih baik cegah. Jadi macam mana kita nak cegah? Dadah ni juga perlu kepada pencegahan. Kita kena cegah bagaimana COVID yang kita hadapi sekarang ni. Pencegahan pertama melalui dadah ni kerana dia ni menjangkitinya tidak macam COVID. Sebab dia ni melalui sentuhan, melalui penglibatan, melalui amalan. Maka yang pertamanya cegahan kita ni mesti kita bagi ilmu kepada anak-anak kita, para belia sekalian, tentang bahayanya dadah. Kerajaan kena perkasakan sektor pendidikan. Ibu bapa kena didik anak dia, beri pendidikan secukupnya. Sebab itulah Nabi bersabda, adibu auladakum ala salatu khisalin. Nabi sebut, didik anak kamu ni bukan banyak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton. Nabi sebut 3 perkara je. Didik anak kamu, adibu auladakum ala salatu khisalin. 3 perkara je. Tidak banyak. Kalau kita belajar sekarang ni, sampai pernah saya jadi pengetua dulu, kita terpaksa ajar kepada pelajar-pelajar ni 25 subjek saya dulu. Arab agama, kurikulum kebangsaan, tambah pula tahfiz pula. Capur lagi tahfiz 30 jam. Penuh. Saya tengok tu, pendidikan hari ni, kalau kena pada kita, pecah kepala. Tapi itulah pendidikan. Kalau kita tak didik, maka tidak akan jadi baik. Anak-anak dan juga rakyat dan juga masyarakat. Jadi kalau pihak ibu bapa ni Nabi sebut ala salatu khisalin, 3 perkara. Apa? Yang pertama, hubbu nabiyikum, ajar anak kasih kepada Nabi. Yang kedua, wa ali baitikum, ajar anak kasih kepada sahabat-sahabat Nabi, anak beranak dia dan sahabat-sahabat dia. Contohnya, sahabat Nabi ni ada 10 orang ashabul jannah. 10 orang sahabat dia ni dijamin syurga awal-awal lagi masa hidup. Oh ni hebat. Maka sebab itulah kita kena ajar anak awal, mek anak kita, tirulah sahabat Nabi 10 orang ni. Contohnya Bilal. Lagu mana Bilal ni boleh radhiyallahu anhu. Lagu mana kehidupan dia, lagu mana amalan dia, lagu mana pergaulan dia, lagu mana orang ni dan sebagainya. Sebab itulah kepada rakan-rakan kita yang pernah terlibat macam J tadi, ada peluang untuk dia berubah dan untuk menjadi baik. Dan peluang baik dia ni terbuka luas. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi, bukan setakat Bilal tadi, sahabat-sahabat Nabi yang lain, yang dijamin syurga awal-awal lagi atas muka dunia ni. Contoh, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni masa dia jahiliah, gapo dia tak buat? Bunuh orang. Masa tu masa jahiliah kata arak penuh, payah. Minum lebih pada kita minum air FN sekarang ni.
beratnya masyarakat pada masa tu. Tapi bila dia menerima Islam, dia beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia komit dengan iman dia tu, dia amalkan segala ilmu dan pengajaran yang dia terima tu, maka Saidina Umar tadi muncul sebagai khalifah dan dia boleh jadi radhiyallahu anhu. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah nasib suatu kaum itu kecuali kaum itu sendiri akan berusaha mengubah. Jadi kita sekarang ini sedang berusaha dan terus berusaha untuk mengubah nasib anak-beranak kita, kaum kita, supaya selamat semuanya, ku anfusakum wa ahlikum nar, supaya kita mendapat redha Allah Ta'ala. Sebab itulah kita Kelantan meletakkan asas yang kukuh, iaitu membangun bersama Islam. Maksudnya bukan kita nak sekah, kita tidak nak sekah, supaya kita nak pastikan semua rakyat buat apa-apa aktiviti supaya kita ukur dari sudut syarak, supaya kita tidak menyimpang dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita buat semua perkara tu kita ukur daripada ketaatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sebab itulah kita akan lahir sebagai seorang yang bertakwa. Masa Super J tadi dah, dia sudah insaf. Dia sudah ubah nasib dia. Sebab dia kata masa dia terkena dulu, segala kebaikan tu dia tolak. Orang tawar jadi pensyarah, penceramah pun dia tolak. Pasal apa? Sudah dia terjerumus ke lembah kerosakan. Maka segala kebaikan tu dia rasa tidak sesuai dengan diri dia pada masa tu kerana diseliputi oleh keburukan, kemusnahan diri dia ni, maka dia tolak kebaikan. Tapi bila dia bertekad, alhamdulillah, maknanya pintu hidayah tu Allah buka lagi kerana tekad dia tu baik, maka Allah bagi taufik dan hidayah sehingga dia bertekad untuk jadi baik. Sekarang ni jadi baik, boleh baik kerana Allah bagi peluang kepada kita. Sebab itulah kita sentiasa berdoa mengharapkan. Kita sebagai ibu ayah sentiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa setiap hari kita sebagai mak ayah supaya Allah kurniakan anak, zuriat, suami, isteri qurrata a'yun. Zuriat kita ni sedap mata memandang, maknanya kurnia anak kita ni biar jauh. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya kurniakan anak kepada kita ni boleh jadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau anak kita jadi gitu, kita pun rasa suka lah. Jadi lagu mana nak jadi gitu? Macam tadi lah. Adibu auladakum ala salah suki solim. Didiklah anakmu ni 3 perkara. Hubbu nabiikum, ajar anak kamu kasih kepada Nabi. Wa ahli baitikum, ajar anak kasih kepada sahabat-sahabat Nabi, anak beranak dia. Dan yang ketiga, Nabi sebut wa tilawatul Quran, ajar anak baca Quran. Kenapa? Kerana Nabi sebut fa inna hamalatal Quran fi yaumil lazil illa zil. Kerana orang yang boleh menguasai Quran ni, boleh baca molek, boleh hafal semua sekali ni, maka dia boleh memberi syafaat kepada ibu bapa dia. Pada hari itu tak ada orang yang boleh tolong kita kecuali anak kita yang boleh menguasai Al-Quran. Ataupun dalam hadis lain, Nabi sebut wasyafa'ahu, anak hafal Quran ni, menguasai Quran ni, dalam hadis lain Nabi sebut lebih kurangnya wasyafa'ahu asyratin min ahli baitihi. Dia boleh memberikan syafaat, pertolongan kepada ahli keluarga dia. Asyratin 10. Wajabat lahunar. Dia tersenara sebagai ahli neraka. Jadi sebab itulah kita di Kelantan kalau pernah dengar dulu arwah Tok Guru sebut dia nak di Kelantan ni kalau boleh anak kita ramai-ramai biar ada seorang hafal Quran. Sekurang-kurangnya dia boleh tolong kita, menaungi kita, memandu kita sentiasa berada di bawah ketaatan Allah SWT ataupun di bawah redha Allah SWT. Jadi inilah peranan kita kepada adik-adik dan rakan-rakan kita yang terlibat dengan dadah. Peluang anda masih terbuka untuk kita berubah. Kerana
Allah sentiasa membuka peluang kepada kita untuk berubah. Jadi untuk kita cegah masyarakat kita yang terlibat dengan dadah ni ialah melalui pendidikan. Ibu bapa didik macam tu. Kalau kerajaan, kita memperkasakan pendidikan. Kita Kelantan ni, kita buat dasar pendidikan Rabbani. Dasar pendidikan Rabbani yang kita telah hancar dah 2 tahun lepas, di mana atas asas Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Didikan yang paling baik ialah berasaskan kepada ketuhanan. Biar orang khabar supaya ayat saya baca tadi lah. Al-ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'un mazkura. Kita kena insaf, kita kena tahu bahawa Tuhan buat kita ni daripada tak ada apa-apa satu. Kemudian Allah bagi hidayah kepada kita. Bagi jalan kepada kita untuk kita pilih. Dan daripada pilihan kita itulah, maka berlaku juga kerosakan. Berlaku juga wabak. Berlaku juga musibah yang kita hadapi sekarang ni, yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, surah daripada surah Ar-Rum, yang berbunyi Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan atas muka dunia ni bukan kerana orang lain, kerana kasabat aydin nas. Kerana tangan-tangan kita sendiri, tangan-tangan manusia. Maknanya dengan pilihan kita. Kita tak boleh nak salahkan orang dah, kerana Allah telah beri kepada kita pilihan. Maka kita pilih yang buruk, maka itulah risiko kesal yang kita tanggung. Maka kita ada peluang lagi. Dan Allah bagi panduan kepada kita. Sebab Allah bagi naluri, emosi kepada kita ni, kadang-kadang kita sentiasa berdepan dengan emosi dan naluri. Kita nak yang mudah, yang senang. Sebagaimana yang J sebut tadilah. Masa sekolah, masa dia belajar, dia rasa nak senang semua. Nak enjoy semua. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Benda yang kamu benci tu, Tuhan kata wa khairul lakum, benda kebaikan kepada kamu. Kita malah nak baca. Kita malah nak study. Kita malah nak nasihat orang yang takut orang marah dan sebagainya. Maka Tuhan kata wa huwa khairul lakum. Hak tu hak paling baik. Kalau kita study lawan juga, maka kita akan luluh dengan cemerlang. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Hak mu suka tu memberi keburukan kepada kamu. Kita suka duduk saja. Kita suka kata kat orang. Kita suka cakap bohong dan sebagainya. Yang Tuhan sebut wahwa syarrul lakum. Hak itulah hak jadi jalan pengakhiran yang buruk kepada kamu. Jadi betul lah kalau kita ikut nafsu, naluri kita, itulah benda yang kita akan hadapi di penghujungnya. Jadi sebab itulah bagi menghadapi ni, tekanan perasaan, contoh berdepan dengan tekanan perasaan dan sebagainya, maka jalan yang paling baik Tuhan sebut ala bi zikrillah tatmainnal qulub. Adakah dengan mengingati Allah tu mu akan rasa tenang hati. Cuma zaman sekarang ni budak-budak pilih jalan lain juga. Setengah pada setengah lah. Contoh dia suka berhibur, dia suka mencuba. Kau tadilah makan benda ni koyak, dia rasa hilang tekanan perasaan kerana dia fikir dari sudut dia. Dia tak fikir dari sudut kesan. Jadi hal inilah penting yang kita perlu didik anak-anak kita, belia-belia kita, masyarakat kita, supaya segala tindakan kita tu fikir sejauh-jauhnya kesan yang kita akan hadapi di kemudian hari. Jadi itulah peranan kita. Dan bagi pihak kerajaan pula ialah dari sudut mencegah ni ialah melalui penguatkuasaan. ADK masuk kampung, tubik kampung, keluar dan sebagainya untuk mencegah orang-orang yang terlibat dengan dadah. Walaupun dalam suasana pandemik, contoh kita ada PKPD di Tumpak Kedua, di Kutai Tengah, di Ketir, dan lepas ni sebelum ni pun banyak tempat dah. Ada di kalangan kita ni, walaupun pihak penguatkuasa telah meletakkan hak-hak tertentu di pasal rawat berduri dan sebagainya, tapi mereka ini diguting, vandalisme lah macam-macam. Jadi inilah suasana yang
tak baik yang kita perlu cegah dan pihak kerajaan melalui penguatkuasaan. Jadi sebab itulah bagi saya sendiri, bagi pihak kerajaan, kita sangat berterima kasih kepada agensi penguatkuasaan di sempadan ke, di negeri ke, PDRM ke, ADK sendiri dan XM, JPAM dan sebagainya melakukan kerja yang terbaik sehingga sekarang ini kita dapat menangkap tangkap pen rasa setakat ni yang berjuta-juta nilai. Alhamdulillah. Saya ucap tahniah dan terima kasih dan juga pihak ADK lah masuk kampung tangkap dan sebagainya sehingga orang kampung takut. Bila takut dia tak buat lah. Jadi itu antara usaha-usaha daripada pihak kerajaan dari sudut penguatkuasaan untuk mencegah mereka ini supaya tidak terus terlibat dengan agensi ataupun terlibat dengan najis dadah. Dalam suasana kita ditimpa pula musibah COVID-19 ni adalah cukup mendebarkan. Apapun kita nak didik masyarakat ni, kita perlu bersatu, kita perlu bekerjasama sesama kita. Kerana Nabi pernah menyebut dalam sabdanya an-nas dinu ala mulukihi. Manusia ni agama dia mengikut akhlak pemimpin dia. Ataupun manusia ni, masyarakat ni, akhlak dia ikut akhlak pemimpin. Sebab itulah kita nak semua kita bersatu padu, bekerjasama untuk kita memberikan contoh teladan yang terbaik, melakukan kerja yang terbaik kepada masyarakat. InsyaAllah dia akan turut bersama dengan kita. Pihak kerajaan untuk rakyat, muayah kepada anak-anak. Sebab itulah langkah pertama kita nak didik kalau kita muayah ni supaya anak kita ni semaya. Pencegahan yang utamanya ialah semaya. Didik anak kita supaya semaya. Sebab itulah Kerajaan Negeri Kelantan bulan Rejab ni kita buat bulan sembahyang. Supaya kita nak didik masyarakat kita ni sembahyang, sebab sembahyang ni doa. Sembahyang ni doa, permintaan kita kepada Allah Ta'ala secara rasmi. Jadi kalau kita sembahyang tak tinggal 5 kali sehari semalam, insya-Allah kita dapat hindarkan gejala dadah ni. Sebab saya pernah buat kajian masa jadi cikgu dululah di sebuah sekolah. Di sebuah sekolah banyak masalah disiplin, masalah sosial macam ni. Kita pilih pelajar-pelajar yang berada dalam persatuan pendidikan Islam dah di satu buah sekolah tak jauh daripada Kota Baru ni. Ambil respondennya 300 orang lebih. Daripada 300 orang lebih tu, kajian kitanya hak semayanya 7%. Jadi inilah sebab antara benda yang berlaku gejala sosial kepada kita dalam masyarakat. Begitu juga anak-anak kita, kalau semaya anak kita ni tak cukup baik, maka kita kena berikhtiar supaya anak-anak kita ni sentiasa cukup semaya. InsyaAllah bila dia cukup semaya, dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan undang-undang negara. Kerana Allah telah memberikan jaminan. Bukan kita beri jaminan, bukan kerajaan beri jaminan. Allah SWT beri jaminan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jadi inilah yang kita harapkan. Semoga para belia kita dengan ilmu, didikan, kesungguhan, mudah-mudahan dia berciradah dan insya-Allah semoga dengan keupayaan, dengan tekad, kudrat yang kita ada di peringkat kerajaan, di peringkat pegawai dan sebagainya, kita bersama-sama cegah, kerana cegah itu adalah lebih baik. Mudah-mudahan usaha yang dibuat oleh ADK dapat mencapai kejayaan. Sebab kita tengok dah pilot projek kita yang dibuat di Pengkalan Cepa, saya menerima maklumat daripada Puan Rahayu, Yang Amat Bersuah Puan Rahayu, Pengarah ADK Negeri Kelantan yang dilancarkan oleh ADK Kebangsaan. Pilot projek di Pengkalan Cepa menampakkan kejayaan, perubahan ke arah kebaikan. Syabas dan teruskan. Pihak ADK bekerja dengan gandingan kerjasama daripada semua entiti masyarakat yang ada
mudah-mudahan usaha kita ini akan mencapai kejayaan yang sebaiknya di sisi Allah Ta'ala. Saya rasa sekadar itulah sebagai pencetus Puan. Takut ada pasal kata nak buka soalan ke, pertanyaan ke. Kalau ada ilmu yang ada pada saya, pengalaman banyak, mudah-mudahan kita dapat kongsikan untuk kita capai supaya gejala dadah ini dapat kita kurangkan dalam masyarakat kita. Sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.